Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai semua. Bila cikgu harapkan kamu berada dalam keadaan yang sihat bersama keluarga kamu. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang unit yang baru iaitu unit 6, Minda Sihat. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini iaitu terapi ketawa. Okey, ketawa itu adalah salah satu daripada luahan perasaan kita apabila kita berasa kelakar, gembira. Baiklah. Jadi, sebelum itu, kita akan ambil tahu dahulu iaitu standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 1.2.2 iaitu menjurus kepada bertutur untuk menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat yang dikenal pasti dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Okey, apa itu tersurat, apa itu tersirat? Ingat lagi tak? Okey, tersurat tu yang nampak dek mata. Okey, yang tersirat itu maksud di sebalik ayat ataupun yang tak nampak lah. Contoh, okey, ibu melarang Adi bermain basikal. Okey, apa maksud dia? Okey, isian tersurat yang nampak, ibu melarang Adi bermain basikal. Yang tersirat yang tak nampak maksudnya, okay, ibu tak kasih Adi main basikal supaya tidak tercedera. Okay, contoh macam itulah. Baiklah. Seterusnya, objektif kita pada hari ini ialah kamu akan dapat bertutur untuk menghuraikan 3 maklumat tersurat dan tersirat yang dikenal pasti dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Dan yang kedua, membaca dan menjelaskan 3 maklumat tersurat dan tersirat mengenai teks yang dibaca untuk memberikan respons. Baiklah. Manakala kriteria kejayaan kita pada hari ini adalah bertutur untuk menghuraikan 3 maklumat tersurat dan tersirat serta kamu akan melengkapkan satu karangan perbualan di antara Farisha dan siapa nama dia? Farisha dan Fushan kot. Okay, nanti kita akan tengok. Okay. Alright. Jika kamu telah bersedia, kamu boleh rujuk muka surat 37, muka surat 37, buku teks kamu lah, buku teks bahasa Melayu. Baiklah, sebelum itu, okay, kita tengok dahulu apa itu terapi ketawa. Okay, ketawa ni yang biasanya kita buat lah. Okay, jarang tak ada orang tak ketawa dalam dunia ni. Okay, jadi ketawa ni merupakan satu terapi. Apa maksud terapi? Terapi ini adalah proses untuk kita terapi ni adalah satu proses untuk kita merawat diri kita sendiri. Okay, contohlah kadang-kadang kan kita stres, tertekan kan. Jadi apabila kawan awak datang, awak tengah marah-marah, kawan awak buat lawak. Okay, mestilah awak ketawa kan. Okay, itu adalah cara terapi itu berlaku. Okay, proses untuk kita merawat emosi kita supaya lebih positif. Okay, faham kan? Baiklah, tetapi okay, ada riwayat hadis yang mengatakan janganlah banyak tertawa dan janganlah terlalu banyak ketawa. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Okay, hadis riwayat At-Tirmizi. Okay, jadi okay, cikgu, betul kan orang katakan ketawa ni kan baik? Ya, betul. Tetapi jika terlalu banyak ketawa boleh mematikan hati kita. Okay, maksudnya mungkin akan ada ilmu yang kita terlupa. Okay, mesti ada sebab kenapa hadis ini diriwayatkan. Okay, faham? Baiklah, kita rujuk dahulu paparan yang cikgu berikan ni. Okay, terapi ketawa. Kenapa terapi ketawa ni diperlukan dalam kehidupan kita? Okay, yang pertama, okay, terapi ketawa dapat meningkatkan sistem imun. Okay, imun ni apa? Imun ni adalah ketahanan tubuh badan kamu. Okay, yang kedua, memperbaiki pernafasan. Masa kamu ketawa kan, mulut kamu terbuka. Okay, jadi sekaligus dapat memperbaiki pernafasan. Okay, udara yang masuk ataupun oksigen yang masuk ke dalam paru-paru sekaligus akan memperbaiki pernafasan kamu. Okay, yang ketiga, alamak, cikgu salah baca. Okay, yang kedua tadi meningkatkan hormon endorfin. Okay. Yang keempat, mengurangkan stres. Okay, jadi stres ni merupakan satu tekanan dalam hidup. Okay, tekanan perasaan, tekanan jiwa, tekanan emosi. Jadi apabila kamu bergelak ketawa bersama rakan, bergurau senda, bercanda. Okay, jadi apabila kamu gembira, ia akan dapat mengurangkan stres. Yang kelima, dia kata melindungi jantung. Yang keenam, hilangkan sakit.
Yang ketujuh, kurangkan sikap agresif. Okay, agresif ni adalah sikap yang kasar. Contohlah suka marah-marah orang. Okay, itu salah satu sikap agresif lah. Okay, suka pukul orang. Alright, yang ke-8 merupakan senaman. Tang mana senaman ni? Okay, senaman muka. Muka kita juga memerlukan senaman. Jadi sebab apa? Sebab di sekitar mulut kamu tu terdapat otot-otot. Okay, otot itulah yang membolehkan kamu mengunyah, kamu tersenyum, kamu ketawa, kamu bercakap. Okay, jadi dia akan merupakan senaman. Yang ke-9, meningkatkan ketahanan tubuh badan kamu. Dan yang ke-10, meningkatkan kemahiran bersosial. Okay, bersosial ni maksudnya kemahiran kamu untuk berkomunikasi di antara satu sama lain. Dengan rakan kamu, dengan ibu bapa kamu, okay, dengan saudara mara kamu. Baiklah. Seterusnya, okay, sila rujuk buku teks kamu muka surat 37. Okay, cikgu akan bacakan dan kamu akan cuba dengar dan fahamkan apa yang cuba cikgu sampaikan. Baiklah, tajuknya adalah terapi ketawa. Pegawai kesihatan telah memberikan taklimat tentang terapi ketawa kepada penduduk Taman Setiajaya. Ketawa boleh meningkatkan tahap kesihatan kita menjadi semakin baik. Hal ini dikatakan demikian kerana kita dapat menarik nafas ke dalam paru-paru ketika ketawa. Udara keluar dari paru-paru hingga menjadi kosong. Ketawa yang berulang menjadikan kita lebih bertenaga kerana oksigen yang baharu akan masuk. Oleh itu, okay, ketawa dapat, okay, faham kan? Okay, dekat sini dia kata, pegawai tu kata, okay, ketawa ni akan menjadikan tahap kesihatan kita lebih baik lah. Okay, apabila kita ketawa, apabila kita bergembira, okay, tahap kesihatan kita akan jadi baik. Sebab apa? Sebab dia kata kita akan menarik nafas masa kita ketawa masuk ke dalam paru-paru. Okay, kemudian lepas kita hembus nafas tu, penat kan ketawa kan? Okay, paru-paru akan menjadi kosong. Okay, ketawa yang berulang akan menjadikan kita lebih bertenaga. Okay, banyak kali ketawa, okay, akan menjadikan kita lebih bertenaga. Baiklah. Kemudian dia kata dekat bawah tu kalau kamu nampak, okay, ada satu table lah ataupun jadual lah. Okay, dia kata di sini ketawa dapat mengurangkan stres. Okay, sebab apa dapat mengurangkan stres? Kerana hidup akan menjadi lebih tenang. Okay, faham kan? Okay, yang mana satu tersurat, yang mana satu tersirat? Okay, yang sebelah kiri itu adalah tersurat, yang nampak. Okay, manakala yang sebelahnya, sebelah kanan adalah yang tersirat. Maksud di sebalik ataupun contohlah, sebab, akibat, contoh-contoh. Okay, jadi mengurangkan stres. Sebab apa ketawa dapat mengurangkan stres? Okay, ketawa dapat mengurangkan stres supaya hidup lebih tenang dan gembira. Okay, selain daripada itu, ketawa juga dapat membaiki pernafasan kerana semasa ketawa, okay, proses ini akan membersihkan paru-paru. Okay, macam tadi kita lihat kan. Okay, yang pegawai tu kata paru-paru akan menjadi kosong. Okay, kemudian masa kita ketawa, okay, udara ataupun oksigen yang akan kita sedut akan memenuhi paru-paru kita. Okay, lebih ketawa, lebih bertenaga. Okay, baiklah. Okay, kemudian dia kata ketawa juga dapat melindungi jantung. Di samping itu, ketawa dapat mengurangkan sikap agresif. Akhir sekali, ketawa dapat meningkatkan ketahanan tubuh. Cikgu, dah macam buat ulasan dah. Sama je macam buat ulasan. Ayat yang bina ayat ni sebenarnya boleh juga buat ulasan, boleh juga buat karangan. Okay, jadi tugasan kamu adalah mencari apa itu yang tersirat bagi 3 perkara tersurat, iaitu perkara pertama melindungi jantung, perkara kedua mengurangkan sikap agresif, perkara ketiga meningkat ketahanan tubuh. Okey, kita tengok dahulu. Apa maksud tersurat, apa maksud tersirat? Tersurat yang nampak nyata atau jelas seperti yang terdapat dalam bahan ataupun karya. Macam cikgu cakap tadilah, tersurat nampak dek mata, tersirat di sebaliknya. Okay, manakala dia kata kat situ, tersirat maksud yang tidak jelas atau tersembunyi di sebalik gambar. Okay, contoh sebab, akibat, contoh, kesan. Okay, jadi
Tada! Okey, cikgu dah tolong kamu untuk carikan. Cikgu, macam mana kalau saya ada jumpa isi yang lain, kesan yang lain, contoh yang lain, akibat yang lain? Boleh, tak ada masalah. Ini sebagai panduan kepada kamu. Okey, jadi dia kata di situ yang di atas tu dah ada dua kan. Okey, yang atas tu mengurangkan stres. Dia kata akan menjadikan hidup lebih tenang dan gembira. Kemudian dia kata di situ membaiki pernafasan. Okey, akan membersihkan paru-paru. Okey, jadi perkara yang ketiga iaitu melindungi jantung. Okey, jadi ayat ni macam mana? Selain itu, ketawa juga dapat melindungi jantung kerana ketika ketawa ia dapat mengepam darah untuk mengelakkan penyakit jantung iaitu kardiovaskular. Okey, ketawa banyak kan? Ketawa banyak, oksigen masuk banyak. Jadi akan menjadi lebih sihat. Okey, sekaligus apabila masuk ke dalam paru-paru, dia akan melancarkan proses jantung untuk mengepam darah ke seluruh tubuh badan. Okey, faham? Okey, seterusnya mengurangkan sikap agresif. Okey, macam cikgu cakap tadi lah, ketawa dapat mengurangkan sikap agresif kerana dapat menenangkan jiwa dan fikiran. Sekaligus dapat menjadikan seseorang itu menjadi lebih positif. Manakala yang terakhir, akhir sekali, ketawa dapat meningkatkan ketahanan tubuh badan kerana ketawa dapat mengelakkan penyakit menyerang tubuh badan apabila sistem imun ataupun sistem ketahanan tubuh meningkat. Betul tak? Okay, dia kata tadi ketawa dapat meningkatkan ketahanan tubuh badan kan. Jadi dekat situ dia kata ketawa dapat meningkatkan sistem imun. Okay, faham kan? Jadi cikgu dah berikan kamu isi yang tersirat di sebalik yang tersurat. Kalau kata kamu perlu ataupun kamu hendak mencari isi tersirat yang lain, boleh, tak ada masalah. Kamu kata mungkinlah kamu nak cakap melindungi jantung. Ketawa dapat melindungi jantung kerana apabila kita ketawa, proses mengepam darah akan menjadi lebih lancar. Contoh macam tu. Boleh juga, tak ada masalah. Ketawa dapat mengurangkan sikap agresif kerana apabila kita ketawa, emosi kita akan menjadi lebih stabil. Boleh juga. Faham? Baiklah, seterusnya. Berikut ini adalah karangan jenis dialog pendek berdasarkan perbualan daripada Farisha dan Shufen. Shufen cikgu jumpa dah. Farisha dan juga Shufen. Jom kita tengok Farisha kata, Shufen, mengapakah ketawa dapat melindungi jantung? Shufen berkata, ketawa dapat melindungi jantung kita kerana ketawa dapat mengepam. Rujuk semula gambar rajah yang cikgu dah sediakan. Kalau kata kamu tak nak gunakan idea kamu nak gunakan idea cikgu. Jadi daripada idea yang telah cikgu berikan ni, melindungi jantung kerana dapat mengepam darah untuk mengelakkan penyakit jantung iaitu kardiovaskular. Faham? Kemudian awak sambung. Farisha, selain itu, mengapakah ketawa dapat mengurangkan sikap agresif kita? Shufen pun kata, ketawa dapat mengurangkan sikap agresif kita pula kerana dapat menenangkan emosi kita serta dapat menenangkan jiwa dan fikiran. Terang. Kemudian Farisha kata, oh begitu, betul pandangan kamu itu. Shufen, Farisha, cuba pula kamu jelaskan kenapa terapi ketawa dapat meningkatkan ketahanan tubuh kita. Farisha pun berkata, terapi ketawa dapat meningkatkan ketahanan tubuh kita kerana, rujuk balik, ketawa dapat mengelakkan badan kita daripada diserang oleh penyakit. Siap. Terima kasih Farisha atas penjelasan kamu. Baiklah, sama-sama Shufen. Jadi, tugasan kamu, cikgu hendak berdasarkan video yang telah kamu tonton dan berdasarkan bahan yang telah cikgu berikan, salin dan lengkapkan karangan dialog di antara Shufen dan juga Farisha di dalam buku karangan. Kalau kata kamu nak gunakan idea yang lain,
boleh juga. Tetapi pastikan penggunaan ayat kamu betul. Contoh kamu nak gunakan kata hubung ataupun nak gunakan penanda wacana, selain itu, di samping itu, okey boleh, tak ada masalah. Kata hubung juga perlu betul. Okey, tetapi, kerana. Okey, faham kan? Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Baiklah, cikgu harapkan kamu mendapat sikit manfaat daripada apa yang telah kita pelajari. Baiklah, jangan lupa ketawa dan gembira bersama keluarga yang tersayang. Baiklah, jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.